Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita dapat berjumpa pada hari ini untuk membicarakan tajuk forum kita, iaitu COVID-19 memberikan kesan besar kepada sektor pendidikan apabila lebih ramai pelajar keciciran. Terdapat 1.85 juta murid tidak mempunyai peranti dan menghadapi masalah akses internet yang menafikan capaian kepada PDPR. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan tajuk pembicaraan forum kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Saya, Extension Mikael sebagai moderator anda pada hari ini. Dan ahli panel pertama kita iaitu Cik Norain Shazira akan memperkenalkan tentang faktor-faktor ramai pelajar yang tidak mempunyai peranti. Dan ahli panel kedua dan ketiga, Siti Wan Suhaila dan Najah Faizatul akan menceritakan tentang kesan-kesan yang akan terjadi kepada murid. Dan ahli panel keempat, Nurul Satira, akan memberikan rumusan secara keseluruhan. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan virus corona yang baru ditemui di Wuhan, China pada Desember 2019. Antara simptom-simptom yang biasa adalah demam, batuk kering, dan banyak lagi. Bagi warga emas, pengidap penyakit kritikal dan kanak-kanak mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan tersebut. Antara simptom yang serius ialah sukar bernafas, sakit dada, dan pergerakan terhad. Ini menyebabkan kerajaan mengumumkan PKP dalam tempoh yang sangat lama. Nampaknya, ahli-ahli panel kita sudah tidak sabar lagi untuk memberikan ucapan mereka. Baiklah, kita teruskan dengan panel pertama kita, yaitu Cik Norain Shazira. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak mempunyai peranti? Silakan. Terima kasih saudara moderator. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Encik Nada Kumar yang kacak bergaya serta rakan-rakan panel lain. Bagi menjawab persoalan saudara moderator, faktor yang menyebabkan murid tidak mempunyai peranti dan menghadapi masalah akses internet yang menafikan capaian kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR adalah kerana kebanyakan daripada murid-murid ini adalah dalam golongan keluarga B40. Ingin saya jelaskan bahawa golongan keluarga B40 adalah keluarga yang mana gaji dan pendapatan mereka adalah pada RM4,360 dan ke bawah. Dalam pada itu, tidak semua keluarga mampu untuk membelikan alat peranti yang canggih serta membelikan langganan internet untuk anak-anak mereka kerana banyak lagi keperluan lain yang penting seperti makanan, bil rumah, hutang dan perbelanjaan lain. Para hadirin sekalian, dari sudut yang berbeza pula, terdapat juga murid-murid yang tinggal di kawasan pedalaman. Hal ini dikatakan demikian kerana di kawasan pedalaman, capaian internet adalah amat terhad yang menyukarkan murid untuk mengikuti PDPR. Dengan itu, ia akan menjejaskan prestasi murid di sekolah. Seterusnya, kita juga perlu memahami yang mana terdapat ibu bapa yang mempunyai banyak tanggungan. Sekiranya tergolong dalam golongan B40, pasti sukar untuk mereka sekeluarga untuk bertahan selama sebulan dengan gaji yang cukup makan. Oleh sebab itu, ibu bapa lebih mementingkan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti SPM, PT3 dan UPSR. Akhir sekali, apabila berlangsungnya PDPR ini, murid-murid akan senang terganggu untuk belajar. Hal ini kerana adik-beradik yang lain juga berada di rumah. Ia akan menyebabkan mereka tidak fokus pada pembelajarannya dan akan membuat perkara lain. Oleh itu, benarlah tinjauan KPM tersebut yang menyatakan 1.85 juta murid tidak mempunyai peranti dan menghadapi masalah akses internet yang menafikan capaian kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel pertama. Seterusnya, balik ke panel kedua untuk memberitahukan kesan yang memberikan impak kepada pendidikan. Terima kasih kepada moderator kita Extension. Terlebih dahulu, salam sejahtera kepada pensyarah pengajian Am-Matrikulasi Encik Nanda, ahli panel dan hadirin sekalian. Sebelum saya mulakan hujah saya sebentar lagi, izinkan saya perkenalkan diri.
nama diberi Siti Wan Suhaila merangkap ahli panel kedua. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah kesediaan murid dalam pembelajaran dengan wujudnya kekurangan seperti gadget dan masalah pencapaian internet yang menafikan sisi pengajaran dan pembelajaran. Kita sedia maklum akan keadaan dunia kita sekarang dilanda pandemik COVID-19 yang meninggalkan impak besar kepada manusia di seluruh dunia. Antaranya dalam aspek pendidikan di mana pelajar dan tenaga pengajar haruslah menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian ataupun e-learning untuk mengelakkan jangkitan yang merebak ini. Di sini, saya akan mulakan dengan mendefinisikan e-learning. E-learning adalah pembelajaran secara maya menggunakan gadget untuk berhubung antara tenaga pengajar dan pelajar. Teknik pembelajaran ini dipraktikkan sekarang berikutan dengan kes pandemik COVID-19. Dengan dunia kita yang semakin bertambah buruk, tidak pernah ada masa yang lebih baik untuk mempelajari apa, mengapa dan bagaimana pendidikan digital boleh dijalankan. Namun, COVID-19 memberikan kesan besar kepada sektor pendidikan apabila lebih ramai pelajar keciciran. Buktinya, 1/3 kanak-kanak dunia di negara membangun tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan pembelajaran secara jarak jauh seperti radio, televisyen dan internet, serta 1.85 juta pelajar didapati tidak mempunyai peranti dan menghadapi masalah akses internet yang menghalang pengajaran dan pembelajaran. Pada pendapat saya, kesan berikutan dengan perihal ini adalah pelajar akan kurang engagement dengan pelajaran ataupun kurang terkait dalam pembelajaran. Hal ini kerana sebilangan pelajar mungkin berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak mempunyai dana yang tersedia untuk komputer riba, sambungan internet yang layak atau perisian bayar untuk digunakan. Selain itu, terdapat juga pelajar yang tinggal di luar bandar dan mempunyai jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini akan mengganggu sesi pembelajaran murid di mana mereka akan tertinggal pelajaran kerana tidak mampu mengakses pembelajaran online. Maka, mereka akan menghadapi kesulitan kerana tiada iringan tenaga pengajar untuk mempelajari sesuatu perkara yang perlu diajar secara bersemuka. Selain itu, pelajar akan menjadi malas akibat pelajaran yang tidak diendahkan dan makin kurang motivasi. Ini akan menyebabkan murid tidak berbekal dengan pengetahuan yang secukupnya dan pembelajaran semakin lembab. Maka, mereka tidak mampu untuk mencapai ke tahap pembelajaran yang lebih maju di tahap seterusnya. Ini akan mempengaruhi aset negara di masa hadapan. Di samping itu, sistem pendidikan tidak lagi menyeluruh kerana objektif pendidikan seharusnya meliputi semua murid. Namun, akibat perkara seperti ini berlaku, terdapat pelajar yang terkecuali akibat masalah yang tidak dapat dihindari seperti masalah internet dan tiadanya akses ke atas gadget. Oleh itu, objektif pembelajaran tidak lagi mencapai tujuannya. Maka, perkara-perkara yang saya hujah panjang lebar tadi ialah pandangan saya terhadap persoalan tajuk kita pada hari ini. Dengan ini, saya akhiri pembicaraan saya untuk memberi laluan kepada panel seterusnya dalam menyampaikan isi-isi yang padat dan bermakna kepada hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel kedua. Saya rasa saya yakin masih banyak lagi kesan daripada COVID-19 ini. Oleh itu, bolehkah panel ketiga untuk memberitahu apa lagi kesan lain selain daripada yang dinyatakan panel kedua tadi? Terima kasih kepada moderator, Encik Extension dan ahli panel sebelum ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah pengajian am kita, Encik Nanda Kumar serta rakan-rakan sepengajian sekalian. Pada hari ini, saya, Raja Faizatul Iman, akan berkongsi pendapat sejauh manakah COVID-19 telah memberikan impak kepada sektor pendidikan di negara kita. Sebagaimana yang telah kita tahu, masyarakat global terpaksa mengubah norma dan gaya hidup mereka sekaligus keluar daripada kebiasaan akibat COVID-19. Rakyat Malaysia juga tidak terkecuali daripadanya. Perubahan drastik ini memberikan impak yang sangat besar, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, sama ada di peringkat rendah, menengah atau institut pendidikan tinggi. Jelaslah, COVID-19 memberikan kesan yang mendalam kepada para pelajar dari pelbagai aspek, antaranya aspek pembelajaran, pengurusan masa dan kewangan. Pada pendapat saya, kesan berikutan kes ini adalah kerana
Penggunaan alat peranti digital secara maksima seperti telefon bimbit, tablet, komputer riba dan komputer. Untuk itu, pengajaran dan pembelajaran kini adalah menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian seperti mana kata ahli panel kedua, kaedah e-learning. Sebagai langkah pencegahan COVID-19, pembelajaran secara bersemuka digantikan dengan e-learning bagi membendung penularan wabak. Maka, kebanyakan tempat institut pendidikan telah ditutup dan para pelajar dikehendaki untuk menghadiri pembelajaran secara maya. Misalnya, seperti yang panel pertama katakan sebentar tadi, kebanyakan keluarga berasal dari keluarga B40 dan terdapat juga pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman menghadapi rangkaian internet yang lemah untuk menghadiri kelas online. Maka untuk menghadapi kesan ini, kerajaan seharusnya memberikan bantuan seperti telefon bimbit percuma kepada pelajar yang betul-betul memerlukan bantuan. Selain itu, kerajaan memberikan bantuan tablet yang berkualiti tinggi atau beasiswa pendidikan kepada pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan agar dapat meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Seterusnya adalah pengurusan masa yang lemah. Umumnya, para pelajar tidak dapat membiasakan diri dengan norma baru sejak COVID-19 datang secara mengejut. Ini mengakibatkan aktiviti pembelajaran mereka terganggu, menjadikan mereka tidak dapat fokus belajar. Akhirnya, mereka berputus asa kerana tidak mempunyai semangat belajar, ditambahkan lagi dengan suasana di rumah dan di kelas sama sekali jauh berbeza. Sebagai contoh, situasi yang paling dekat sekali iaitu pelajar sukar menguruskan masa dalam menjalankan komitmen sebagai seorang pelajar dan anak pada masa yang sama. Oleh itu, mereka tidak dapat membahagikan masa dengan baik dan tugas sebagai seorang anak dan pelajar juga bercampur. Maka, ibu bapa haruslah bijak dalam memainkan peranan supaya anak-anak tidak berasa tertekan. Akhir sekali, sesetengah keluarga yang mempunyai tanggungan banyak akan merasakan kesulitan untuk memenuhi keperluan pembelajaran secara atas talian seperti pembelian data internet. Hal ini kerana sekiranya melanggan internet yang murah dan terhad sahaja, capaian internetnya tidak mencukupi untuk mengikuti kelas secara maya. Sebagai contoh, apabila data tidak kuat, aplikasi seperti Google Meet tidak dapat berfungsi sepenuhnya dan ini mewujudkan perasaan kecewa di kalangan pelajar. Solusinya, pihak berkepentingan haruslah bekerjasama dengan syarikat telekom dengan memberikan harga data internet yang berpatutan khasnya kepada para pelajar. Didaksinya, COVID-19 sememangnya memberikan kesan yang besar kepada para pelajar di negara kita. Semua pihak haruslah bekerjasama bagi mengatasi masalah yang dihadapi demi melahirkan masyarakat yang ilmuwan tinggi. Maka dengan itu, sekian sahajalah pendapat saya berkenaan isu yang dibincangkan. Saya berharap agar melalui perbincangan ini mampu membuka mata semua orang dan akan kepentingannya pendidikan kepada pelajar dan mampu bertindak mengikut keupayaan masing-masing agar generasi masa depan semakin maju. Terima kasih. Terima kasih panel ketiga yaitu Saudari Raja Faizatul. Nampaknya terdapat banyak kesan yang tidak baik kepada pendidikan murid-murid. Untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, panel keempat, bolehkah saudari memberikan rumusan secara keseluruhan tentang topik perbincangan kita pada hari ini? Terima kasih kepada moderator Extension Mekandio bagi memberi peluang kepada saya untuk menutup bual bicara kita pada hari ini. Dunia pendidikan itu sendiri sebenarnya amat kompleks dan holistik. Pelbagai perkembangan telah berlaku sejak berkurun lamanya. Pelbagai pembaruan dan inovasi telah kita lihat sejak dahulu hingga kini. Dalam konteks kita pada hari ini yang berdepan dengan bahaya pandemik COVID-19 yang membawa kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang buat pertama kalinya kita lalui dalam sejarah pada awal Mac 2020 dan sekali lagi pada PKP 2.0 pada awal tahun 2021 yang menyebabkan pembelajaran secara bersemuka tidak lagi dapat diadakan. Pilihan yang ada hanyalah sesi pembelajaran dalam talian. Persoalannya, apakah fantasi kita terhadap
kaedah pembelajaran dalam talian yang sempurna itu benar-benar menjadi realiti? Kemelut timbul, polemik menjadi-jadi, ibu bapa bersuara, murid menjadi apa, guru nak buat apa? Maka, dengan hujah-hujah yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan panel, jelas menyatakan faktor-faktor dan kesan-kesan kenapa segelintir pelajar di Malaysia tidak dapat melibatkan diri secara langsung ketika pembelajaran dalam talian. Hal ini berlaku akibat daripada kedudukan pendapatan keluarga yang tidak dapat menampung pembelajaran seperti internet dan peranti elektronik, telefon pintar. Kesannya, pelajar akan ketinggalan pelajaran semasa pembelajaran dalam talian dan mereka terpaksa untuk mengulang kaji di luar waktu sekolah. Hal ini akan mengambil masa lapang pelajar dan waktu bersama keluarga mereka. Oleh itu, Tabung Kanak-Kanak Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) menyeru semua kerajaan di negara-negara yang membangun untuk memberikan dana buat pelajar sedemikian. UNICEF percaya kanak-kanak ini mempunyai hak untuk menikmati pembelajaran dengan mudah. Kesimpulannya, kerajaan perlulah memainkan peranan untuk membantu golongan B40 agar mendapatkan pendidikan yang mereka berhak. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Sekian gitu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kerana sudi memberikan ujangan yang sangat bagus.